Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk subtopik 13.1 iaitu homeostasis. Okey, homeostasis ini kalau kita tengok pada gambar rajah, gambar tersebut, ia diumpamakan seperti badan kita yang dalam keadaan normal sekiranya berlaku ketidakseimbangan dalam badan kita. Okey, sekiranya berlaku ketidakseimbangan, tengok pada penimbangan tersebut, ia akan menyebabkan pelbagai masalah. Jadi, homeostasis ini penting supaya sentiasa keadaan badan kita penting supaya sentiasa berada dalam keadaan yang seimbang. Okey, homeostasis akan cuba mengekalkan persekitaran dalaman organisma, persekitaran dalaman kita lah, supaya berada dalam keadaan yang seimbang, ya, supaya dapat memantapkan keadaan optima organisma. Sebab tu adanya homeostasis. Bila badan kita berada dalam keadaan tak seimbang, maksud cikgu bukanlah tak seimbang dari segi keseimbangan badan, tapi dalam persekitaran badan kita. Keadaan di mana tidak seimbang, homeostasis ini akan cuba mengimbangkan semula. Okey. Tengok pada rajah gambar yang pertama. Ini adalah dalam keadaan seimbang. Okey, bila berlaku perubahan persekitaran, homeostasis ni adalah tindakan imbangan yang boleh menjadi kecoh bila berlaku perubahan persekitaran. Contohnya badan kita dalam keadaan seimbang, suhu yang normal, tiba-tiba panas. Tiba-tiba badan kita suhu meningkat, panas. Okey, ini tidak seimbang. Diibaratkan macam ni lah, kan? So, ini tidak seimbang. Jadi homeostasis ni kecoh dalam badan kita, cuba nak seimbangkan balik. Kalau suhu yang meningkat tu, homeostasis akan kalut dah, dia nak menyeimbang, dia nak turunkan balik suhu kita supaya sentiasa berada dalam keadaan normal. Jadi sekiranya homeostasis ini tidak berfungsi, ataupun homeostasis ini tidak berfungsi, maksudnya dia tak boleh nak seimbangkan semula keadaan itu, boleh menyebabkan maut. Itu fungsi homeostasis. Bayangkanlah kalau tak ada homeostasis, kita yang demam, suhu badan tinggi, tak ada homeostasis, akan tetap tinggi, tak turun-turun. Itu yang diumpamakan lah. Okay, sebab tu kita perlukan homeostasis. So, apa itu homeostasis? Homeostasis adalah pengawalan faktor fizikal dan faktor kimia persekitaran dalam julat yang normal supaya sel berfungsi dalam keadaan yang optimum. Okey, itu adalah homeostasis. Homeostasis itu apa? Pengawalan faktor fizikal dan faktor kimia supaya sentiasa berada dalam julat yang normal. Kenapa nak julat yang normal? Supaya sel berfungsi dalam keadaan optimum. Okey, faktor fizikal dan faktor kimia persekitaran dalam, sebarang penyimpangan daripada julat yang normal. Penyimpangan maksudnya kalau ada keadaan dalam badan kita bukan dalam keadaan yang normal, tiba-tibanya tak normal. So cepat-cepat mekanisme homeostasis dicetuskan. Ia melibatkan suap balik negatif supaya dia berada pada aras yang normal lah. Macam cikgu cakap contohnya tadi, suhu badan yang tiba-tiba meningkat. Bila meningkat bermaksud ia menyimpang dari arah yang normal. Betul tak? So, bila keadaan ini berlaku, mekanisme homeostasis akan dicetuskan. Dia adalah proses-proses dia. Jadi kita akan tengok.
So, ia melibatkan suap balik negatif. Maksudnya, bila dia tinggi, dia turunkan semula. Itu adalah suap balik negatif lah. Okey. Walaupun persekitaran luar berubah dengan banyak, tapi persekitaran dalam perlu dikawal atur supaya ia berada dalam keadaan tetap. Okey. Keadaan persekitaran. Kita ada dua, faktor fizikal dan faktor kimia. Okay. Faktor fizikal contohnya suhu, tekanan osmosis dan juga tekanan darah. Faktor kimia contohnya nilai pH, kepekatan garam dan kepekatan gula dalam darah. Okay, nanti kita akan tengok satu per satu nanti. Okay, macam cikgu cakap tadilah, kenapa kita nak sama, kenapa kita nak homeostasis ini ada, berfungsi dengan baik dalam badan kita. Kita nak keadaan persekitaran dalam badan kita sentiasa normal, pada aras julat yang normal, supaya kita nak pastikan aktiviti sel berfungsi pada tahap yang optimal. Okay, so ini kalaulah julat normal, maksudnya kalau nilai faktor contohnya suhu kan, suhu itu meningkat, dia akan turunkan semula ke aras yang normal. Kalau suhu itu turun, dia akan naikkan semula ke aras yang normal. Inilah homeostasis. Okey, suhu badan kita dikawal oleh sistem integumen, sistem saraf, sistem pengedaran darah dan juga sistem otot. Jadi kita akan tengok satu per satu nanti. Sistem endokrin lagi satu. Alright. Aras gula dalam darah pula dikawal oleh kelenjar endokrin, sistem peredaran darah dan sistem pencernaan. Tekanan separa karbon dioksida dikawal oleh sistem respirasi, peredaran darah dan juga sistem saraf. Tekanan darah dikawal oleh sistem saraf, sistem peredaran darah. So kita akan tengok dari segi empat keadaan lah: suhu badan, aras gula dalam darah, tekanan separa karbon dioksida dan juga tekanan darah. So kita akan tengok dalam slide yang seterusnya.